Selamat pagi murid-murid. Hari ini kita sambung belajar 7.3 untuk sains. Okey, 7.3 adalah tenaga yang kekal atau tetap. Okey. Okey. Kalau murid-murid tengok gambar ini, okey, yang ini adalah bola kecil yang akan ayun. Yang akan ayun bila awak tolak. Okey. Jadi, mula-mula akan ada tenaga yang dipanggil tenaga graviti. Okey. Tenaga graviti adalah tenaga yang diguna untuk bergerak. Okey. Kalau graviti bermaksud apa-apa yang berat akan ada di bawah. Okey, contoh bola. Awak boleh tengok di bawah. Dan bila awak lepaskan, okey, bola itu akan ayun. Bila ayun, dia akan tolak semua bola-bola yang lain. Okey, kalau awak tengok satu bola ditolak dan semua empat bola itu akan tolak bersama-sama. Jadi ini yang dipanggil, okey, tenaga graviti. Okey, dan juga bila tolak, awak boleh tengok adanya tenaga kinetik. Okey, kinetik. Okey, tenaga kinetik adalah apa-apa yang bergerak dipanggil tenaga kinetik. Okey, bermaksud sekarang bola ini akan bergerak bila awak tolak. Okey. Jadi itulah yang dipanggil tenaga kinetik. Okey ya? Okey, sekarang kita tengok. Ini gambar ada dalam kereta atau juga dalam apa-apa mesin. Okey. Jadi untuk jalankan kereta, awak tahu bapa selalu pergi masukkan minyak. Okey, minyak petrol untuk kereta. Bila sudah masuk minyak, okey, dan mulakan akan berlaku perubahan dalam kereta. Okey. Perubahan ini akan ubahkan pergerakan mesin dalam kereta. Jadi awak boleh tengok mesin akan berputar. Okey, bila berputar, apa tenaga yang awak boleh tengok adalah satu, mula-mula satu tenaga kimia. Okey, kimia sebab ada minyak. Minyak petrol. Dua adalah tenaga kinetik.
kinetik. Mengapa kinetik? Okey, sebab bergerak. Dan juga ada tenaga cahaya. Mengapa cahaya? Sebab ada api. Awak boleh tengok gambar? Ada api. Okey, jadi akar adalah gunanya 3. Tadi 1 kimia, 2 tenaga bergerak, okey, 3 tenaga cahaya atau api, okey, dan juga okey akan menyebabkan kereta itu bergerak dengan okey. Okey. Ini sama gambar yang tadi, yang ini. Okey, sama. Okey. Sekarang kita boleh tengok okey cara bergerak dalam gambar. Okey. Bila awak tolak bola X. Okey. Bola X akan bergerak ke Z dan balik ke Y dan sambung ke X. Okey. Jadi pergerakan ini berlaku X, Y, Z. Habis Z, Y, X. Okay. Tapi sini guna satu bola sahaja. Okay. Nak tunjuk cara bergerak. Okay. Okay. Sekarang kita tengok gunanya spring. S-P-R-I-N-G. Okay. Biasa awak boleh tengok dalam ini. Okey. Dalam ini ada spring. Pusing. Okey. Sini boleh tengok. Ada spring. Okey, yang ini. Dalam gambar yang ini. Okey. Ini ada dalam yang ini. Okey ya. Okey. Apa-apa yang berat awak gantung pada spring, okey. Awak tahu spring akan jadi panjang. Okey, jadi lagi mula-mula dia macam ni. Bila ada berat, dia yang macam ni akan jadi macam ni. Okey, ke bawah lagi. Okey. Jadi awak boleh tengok mula-mula okey dekat atas. Bila ada berat dia turun ke bawah. Okey. Jadi ada perubahan. Awak boleh tengok 1, 2, 3 dan 4. Ada 4 perubahan. Jadi tenaga yang diguna di sini adalah tenaga, ingat ya, ingat apa-apa yang berat mesti ada di bawah. Jadi guna tenaga graviti. Okey, jadi 1 tenaga graviti, 2 tenaga gerak. Okey, kinetik. Okey, kalau bergerak mesti ada tenaga kinetik. Okey, 2. 3 ada tenaga apa?
Okey, keupayaan bermaksud ada 3 jenis tenaga di sini. Okey. Okey. Kalau awak tengok gambar yang ini, okey, perubahan tenaga kinetik dan tenaga keupayaan bagi satu sistem tutup. Okey. Dalam sistem tutup, perubahan tenaga dengan tenaga keupayaan, okey, dengan tenaga kinetik akan guna prinsip keabadian tenaga. Jadi, semua tenaga keupayaan dan tenaga kinetik dalam satu gerakan, okey, yang tutup adalah malat. Bermaksud tak ada perubahan. Okey. Jadi awak boleh tengok sini gambar bagaimana berubah. Okey. Ini tadi dah cakap X kepada Y kepada Z. Okey, jadi sekarang awak tengok sini dia bergerak macam ni. Okey, sini dia gerak. Bila gerak guna tenaga kinetik. Okey, sini. Okey. Bila mahu naik dia guna tenaga keupayaan. Samalah awak basikal atas gunung. Okey, mesti guna tenaga keupayaan. Okey? Jadi sini gerak kinetik. Yang sebelah sini mesti bila naik. Okey? Awak tengok. Oh, sekarang mahu naik. Okey? Naik sini guna tenaga keupayaan. Okey? Okey. Sekarang kita tengok dalam prinsip keabadian tenaga. Dalam prinsip ini, tenaga boleh berubah bentuk. Okay. Dalam perubahan bentuk tenaga, sebahagian kecil sahaja tenaga ditukar menjadi tenaga yang berguna. Sebahagian besar ditukar menjadi tenaga yang tidak berguna seperti tenaga haba yang disebabkan oleh geseran. Okey, dalam gambar ini ada geseran. Okey, tapi tak diguna. Okey. Dalam sistem tertutup adalah sistem di mana tiada daya luar, contoh geseran
tindak. Jadi, tenaga haba tidak akan dapat dalam satu sistem tertutup. Okey? Okay. Sekarang ini contoh gambar. Okey. Dalam piston ada juga tenaga haba. Tapi dalam sistem ini tenaga haba adalah tertutup. Okey. Okey. Ini cara untuk kira. Okey, tapi biasa dalam peperiksaan ada keluar soalan-soalan. Okey, awak mesti tahu. Bila cikgu tunjuk ini, awak tengok dan dalam latihan file ada soalan yang boleh awak cuba untuk jawab. Okey? Okey. Dengan ini, tajuk 7 cikgu bila sudah habis. Minggu depan saya masuk tajuk 8. Okey? Jadi sekarang semua bahagian-bahagian dalam tajuk 7 mesti habiskan dan hantar latihan awak kepada saya dalam WhatsApp. Boleh? Okey. Terima kasih. Bye. Ada masa lagi awak sambung jawab soalan dalam latihan file. Okey?